Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada petang yang mulia ini, insya-Allah. Yang mana pada macam biasa petang ni kita akan adakan pengajian buku Lentera Santri yang mana pengajian ni supaya tuan-tuan dan puan-puan semua boleh ingat baliklah, ataupun kita akan mengulang kaji balik pelajaran-pelajaran kita yang sebelum ni. Baiklah, InsyaAllah pada petang ni kita akan sambung pada muka surat yang ke-50. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada buku ni kat rumah, boleh buka pada muka surat yang ke-50, buku Lentera Santri Okey. Yang mana kita akan tengok pada isim ghair munsharif kita tengok balik. Jamak taksir, kita tengok pada jamak taksir baliklah kita tengok dulu. Yang mana pada soalan yang ke-31, apa tanda rafa', nasab dan jarnya jamak taksir? Okey. Kalau untuk jamak taksir ni, tanda rafa' dia dengan dhammah, tanda nasab dia dengan fathah, dan tanda jar dia dengan kasrah. Dia macam isim mufrad Okey. Dan soalan yang ke-32, apa tanda rafa', nasab dan jarnya asmaul khamsah? Okey, tanda rafa', nasab dan jarnya asmaul khamsah. Tanda rafa' dia dengan waw, tanda nasab dia dengan alif, dan tanda jarnya adalah dengan ya. Okey, dengan ya, dengan huruf ya. Okey. Dan untuk soalan yang ke-33, apa tanda rafa', nasab dan jarnya untuk isim maksur? Tanda rafa' dia dengan dhammah muqaddarah, tanda nasab dengan fathah muqaddarah, dan tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Muqaddarah ni maknanya tak nampak. Yang mana isim maksur ni kita tak nampak, dia tak jelas. Dhammah memang dhammah, tapi dhammah dia dhammah tak nampak, tak jelas pun, kita tak boleh nampak. Yang ke-34, apa tanda rafa', nasab dan jarnya isim mankus? Okey, tanda rafa' dia dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang tak jelas ataupun tak nampak. Tanda nasab dia dengan fathah zahirah, fathah dia jelas. Okey, contohnya macam qadian, jelas Kalau untuk tanda jar pula dengan kasrah muqaddarah, kasrah yang tak nampak. Okey, soalan yang ke-35, apa tanda rafa', nasab dan jarnya isim ghair munsharif? Isim ghair munsharif ni macam sebelum ni kita pernah bahas, yang mana isim ghair munsharif ni isim yang tidak mempunyai tanwin Walaupun dekat awal dia tak ada alif lam, dekat hujung pun tak ada tanwin. Okey. Tanda rafa' dia dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, dan jarnya pun dengan fathah. Okey. Ini semua tuan-tuan dan puan-puan dah belajarlah dekat Nahu level yang pertama Kemudian kita akan masuk pada nombor yang ke-36. Yang mana nombor yang ke-36 ni dia membahas tentang isim marfu'. Kita dapat tahu yang mana isim ni i'rab dia boleh ada 3. Yang mana i'rab rafa', nasab dan juga jar. Okey. Tapi keadaan yang macam mana yang kita boleh bagi alasan yang isim tu dia adalah i'rab rafa' ataupun i'rab marfu'. Okey, ada 7 sebab yang isim tersebut boleh jadi isim marfu'. Apa alasan-alasan dia? Yang pertama, sama ada isim tu akan menjadi fa'il ataupun naib fa'il. Fa'il ni pelaku lah. Contohnya kharaja zaidun. Okey. Contohnya kharaja zaidun, kharaja telah keluar. Siapa yang keluar? Fa'il tu siapa? Zaidun. Zaidun tu fa'il. Sebab itulah dengan rafa'. Okey. Kemudian naibul fa'il. Naibul fa'il ni lebih kurang je macam fa'il, pelaku juga. Tetapi susunan dia punya fa'il ataupun baris fa'il dia cuma jadi fa'il kepada fa'il mabni majhul. Macam tu. Mungkin telah dibahaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Kemudian ada yang jadi mubtada, khabar, isimnya kana, khabarnya inna, dan tabi' pada isim marfu'. Okey. Kemudian soalan yang ke-37. Okey, soalan yang ke-37, fa'il adalah apa? Okey, fa'il ni dia adalah isim marfu' yang jatuh setelah fi'il mabni maklum atau yang menyerupainya dan sebagai pelaku. Contohnya qama zaidun ataupun muhammadun alimun abuhu. Okey. Kemudian yang soalan yang ke-38, fa'il tu ada 2 jenis. Sebutkan. Apa 2 jenis tersebut? Ada fa'il zahir dan juga dhamir. Maksud zahir ni apa?
Zahir ni maknanya jelas Domir ni fa'il dia berbentuk domir. Kalau untuk contohlah fa'il zahir ni, contoh dia dekat sini yadrusu talibun. Talibun tu fa'il zahir, fa'il dia jelas. Ada perkataan, satu perkataan tu memang satu perkataan tu fa'il. Maknanya jelas lah zahir. Yang lagi satu domir. Domir ni dia banyak bergantung ataupun berkait dengan fa'il sekali. Contohnya apa? Darastu. Darasa tu fa'il, tu fa'il. Tu adalah domir lah. Kita bagi tahu dia sebagai domir. Dan yang ke-39, domir baris tu apa? Okey, domir baris tu adalah domir yang nampak. Inilah soalan dia, domir yang nampak. Contoh dia apa? Contoh dia contohnya yadrusu talibun lah. Tapi kalau domir mustatir tu apa? Dia ada lagi satu yang digelar sebagai domir mustatir. Domir mustatir ni dia domir yang tidak nampak. Okey, kita dah dapat tahu zahir ni yang jelas kan. Kemudian yang domir tu fa'il sebagai domir, tapi domir ni terbagi daripada dua juga. Domir apa? Domir baris dengan domir mustatir. Domir yang nampak dan domir yang tak nampak. Okey, kalau kita tengok domir yang baris yang nampak, contoh dia apa? Kharajna. Na tu kita jelas nampak dia sebagai domir. Tapi kalau untuk domir mustatir ni domir yang tak nampak. Contohnya apa? Ajlisu ataupun najlisu. Dekat hujung tu tak ada penambahan apa-apa. Dia just ada fi'il, lepas tu dekat hujung kosong. Tapi sebenarnya ada domir dalam tu. Kita gelar sebagai domir mustatir, domir yang tersorok lah, ataupun domir yang tak nampak. Kemudian naib fa'il. Naib fa'il ni apa pula? Naib fa'il ni dia adalah isim marfu' yang jatuh setelah fi'il mabni majhul atau isim maf'ul. Contohnya apa? Futihal babu. Okey, macam saya cakap, naib fa'il ni dia macam fa'il. Dia fa'il kepada, kalau fa'il ni dia fa'il, dia jadi pelaku kepada fi'il mabni maklum, fi'il yang kita dah tahu pelaku dia. Tapi kalau naibul fa'il ni dia jadi pelaku kepada fi'il mabni majhul. Okey. Fi'il mabni majhul, fi'il yang kita tak tahu pelakunya. Kita gelar yang fa'il dia tu kita gelar sebagai naibul fa'il. Ada perbezaan antara dua tu. Kemudian soalan yang ke-42. Fi'il mabni majhul ni apa? Macam saya cakap, fi'il mabni majhul ni macam sebelum ni lah kita pernah bahas, yang mana fi'il mabni majhul ni fi'il yang pelakunya tidak disebutkan. Okey, yang pelakunya tidak disebutkan. Kemudian naib fa'il pun ada dua jenis juga. Naib fa'il ni ada dua jenis. Ada naib fa'il zahir, ada juga naib fa'il domir. Naib fa'il zahir apa? Contoh dia duribas sariqu. As-sariqu tu sebagai naibul fa'il. Fi'il mabni majhul dia yang mana? Fi'il mabni majhul dia duriba. Asalnya daraba kalau maklum, tapi disebabkan dia tak jelas, dia jadi duriba majhul. Okey. Kemudian yang zahir, yang domir pula. Yang domir sebagai duribetum. Okey. Duribetum, tum tu adalah domir. Dia jadi naibul fa'il yang berbentuk sebagai domir lah. Okey. Ini untuk apa ni orang panggil, untuk yang level 1 dulu. InsyaAllah pada level yang pertama ni, ini adalah secara yang basic lah sebenarnya. Yang mana dia akan memperkenalkan isim, kemudian fi'il dia masuk sikit. Kemudian isim marfu'. Isim marfu' ada 7, tapi dekat level 1 ni ada 2 je antara 7 tu. Mana yang lagi apa ni? Yang selebihnya mana? Yang selebihnya nanti ada yang dekat level 2 lah. Okey. Harap-harap tuan-tuan dan puan-puan semua boleh bersabarlah. Jadi insya-Allah bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada buku ni dekat rumah, boleh ulang-ulang balik lah, boleh cek-cek balik buku ni. Sebab buku ni sangat berguna lah. Buku ni kami mengingatkan lagi yang mana buku ni digunakan untuk mengulang kaji ataupun untuk menghafal. Kefahaman semua ada dekat buku teks table Nahwu Al-Fatih dan juga tasrif. Tasrif Kemudian kaedah nahwu kita dah baca. Kita tengok kaedah tasrif pula. Okey, kaedah tasrif kita tengok yang mana. Okey, apa erti bina? Pada muka surat yang ke-83 bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada buku ni kat rumah, kita buka pada muka surat yang ke-83. Dia bagi tahu kita, dia tanya kita apa bina. Bina ni apa? Dia bentuk fi'il ditinjau dari komponen, bahagian, huruf dan tata letaknya. Itu bina lah. Kalau untuk kefahaman yang untuk memudahkan lagi faham,
InsyaAllah boleh sertai pada kelas Ustaz Agong ataupun kelas Ustaz Anggar lah. Yang ke-21, bina tu apa? Bina ni bina ada berapa bina ni dia ada 7 jenis, iaitu bina sahih, mudha'af, ajwaf, misal, naqis, lafif dan mahmuz. Okey, bina dia ada 7 jenis. Yang ke-22, sebutkan huruf inlet. Huruf inlet tu apa huruf inlet? Alif, waw dan juga ya. Alif, waw dan juga ya. Okey. Ini untuk huruf inlet lah. Huruf inlet ni dia ada 3 jenis. Dia ada alif, waw dan ya. Huruf inlet ni maknanya huruf apa? Dia huruf yang sakit. Lawan kepada huruf inlet adalah huruf sahih. Huruf sahih ni apa? Sahih ni maknanya sihat, huruf sihat. Okey, huruf inlet ada 3. Jadi yang selebihnya, huruf-huruf yang hijaiyah yang selebih-lebihnya itu adalah huruf-huruf sahih, huruf-huruf yang sihat. Okey. Itu je, nak bezakan dia senang je. Kita just kena hafal huruf inlet je. Selain daripada huruf inlet ni semua huruf sahih. Mudah Okey. Okey, kita tengok yang terakhir sekali, nombor yang ke-23. Bina sahih tu apa? Bina sahih ni bina yang fa, ain ataupun lam fi'ilnya tidak berupa huruf inlet. Maknanya okey, kita baca sampai habis, tidak berupa huruf inlet atau hamzah, dan juga ain dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf yang sama. Contohnya apa? Kataba. Okey, kaf, fa fi'il. Fa fi'il dia bukan huruf inlet, kaf kan. Ta ain fi'il bukan huruf inlet juga. Lepas tu ba tu lam fi'il tapi bukan huruf inlet juga. Jadi dia digelar sebagai bina sahih. Dan juga apa lagi syarat-syarat nak jadi bina sahih? Salah satu daripada 3 tu bukan huruf hamzah. Okey, itu syarat yang kedua. Dan yang terakhir sekali, bina yang ain dalam fi'ilnya tidak berupa huruf sama lah, tak boleh huruf yang sama. Contoh huruf sama apa? Radda. Radda tu huruf yang sama Okey. Kemudian kita tengok pada lagu pula. Yang mana lagu kita dah sampai kepada fi'il mudhari'. Okey, tasrif lughawi. Kita masuk kepada tasrif lughawi untuk fi'il mudhari'. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan bacakan tasrif yad'u. Yad'u ni daripada kalimat da'a lah, da'a yad'u. Ini adalah bina naqis, bina yang lam fi'ilnya berupa huruf inlat. Da'a, dal, ain, alif. Alif dekat ujung, lam fi'il huruf inlat Okey. InsyaAllah kita cuba sama-sama Huwa yad'u. Huwa yad'u ma yad'uwani hum yad'una hiya tad'u huma tad'uwani hunna yad'una anta tad'u antuma tad'uwani antum tad'una anti tad'ina antuma tad'uwani antunna tad'una ana ad'u nahnu nad'u ana ad'u nahnu nad'u Huwa yad'u ma yad'uwani hum yad'una hiya tad'u huma tad'uwani hunna yad'una anta tad'u antuma tad'uwani antum tad'una anti tad'ina antuma tad'uwani antunna tad'una ana ad'u nahnu nad'u ana ad'u nahnu nad'u Okey, kita cuba tukar dengan contoh dia pula. Contoh yang lain apa? Yarju daripada kalimat raja, bina ajwaf, bina ini bina naqis juga Okey. Huwa yarju ma yarjuwani hum yarjuna hiya tarju huma tarjuwani hunna yarjuna anta tarju antuma tarjuwani antum tarjuna anti tarjina antuma tarjuwani antunna tarjuna ana arju nahnu narju ana arju nahnu narju Kita lagi sekali huwa yarju ma yarjuwani hum yarjuna hiya tarju
Huma tarjuani hunna yarjuna anta tarju antuma tarjuani antum tarjuna anti tarjina antuma tarjuani antunna tarjuna ana arju nahnu narju ana arju nahnu narju. Kita ambil lagi satu contoh dia apa? Contoh yaghzu. Huwa yaghzu huma yaghzuwani hum yaghzuna hiya taghzu huma taghzuwani hunna yaghzuna anta taghzu antuma taghzuwani antum taghzuna anti taghzina antuma taghzuwani antunna taghzuna ana aghzu nahnu naghzu ana aghzu nahnu naghzu. Okey, sebelum kita baca contoh yang ketiga yashku, kami ingin memperingatkan tuan-tuan dan perempuan lagi sekali yang mana fi'il bina naqis ni dia ada dua jenis juga, yang mana naqis waw dan juga naqis ya. Cara nak tahu dia secara yang paling mudah sekali tengok pada fi'il mudhari', tapi kalau dekat naqis ya dekat sini pun contoh dia fi'il madi dia sebagai radiya, dah boleh nampak dah. Dah boleh nampak yang mana itu adalah bina naqis ya. Da'a bina naqis waw. Tengok pada fi'il mudhari' dia alif tu dia berubah jadi waw. Da'a yad'u. Itu bina naqis waw Mudah je. Tak ada cara lain, kena tengok pada fi'il mudhari'. Barulah kita boleh sentiasa ingat ataupun hafal kosakata dia, memudahkan kita lah. Okey. Kemudian kita baca lagi satu contoh untuk fi'il naqis bina naqis ni, bina naqis waw ni. Okey. Kita ambil contoh yashku. Huwa yashkuhu ma yashkuwani hum yashkuna hiya tashku huma tashkuwani hunna yashkuna anta tashku antuma tashkuwani antum tashkuna anti tashkina antuma tashkuwani antunna tashkuna ana ashku nahnu nashku ana ashku nahnu nashku. Huwa yashkuhu ma yashkuwani hum yashkuna hiya tashku huma tashkuwani hunna yashkuna anta tashku antuma tashkuwani antum tashkuna anti tashkina antuma tashkuwani antunna tashkuna ana ashku nahnu nashku ana ashku nahnu nashku. Kemudian kita tengok pada fi'il bina naqis juga, tapi naqis ya, yang mana ini fi'il mudhari' dia lah. Fi'il madi dia yarda, fi'il madi dia radiya, fi'il mudhari' dia yarda. Okey, cuba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yardahu ma yardayani hum yardawna hiya tarda huma tardayani hunna yardaina anta tarda antuma tardayani antum tardawna anti tardaina antuma tardayani antunna tardaina ana arda nahnu narda ana arda nahnu narda. Lagi sekali. Huwa yardahu ma yardayani hum yardawna hiya tarda huma tardayani hunna yardaina anta tarda antuma tardayani antum tardawna anti tardaina antuma tardayani antunna tardaina ana arda nahnu narda ana arda nahnu narda. Okey, kemudian kita tengok contoh dia lagi satu. Kita tengok contoh dia yas'a. Kita ambil contoh dia yas'a. Dia punya fi'il madi sa'a, mudhari' dia yas'a, ataupun fi'il madi dia sa'iyah yas'a. Okey, sa'iyah madi yas'a mudhari'. Okey, kita cuba sama-sama insya-Allah. Huwa yas'ahu ma yas'ayani hum yas'auna hiya tas'a
huma tas'ayani hunna yas'aina anta tas'a antuma tas'ayani antum tas'auna anti tas'aina antuma tas'ayani antunna tas'aina ana as'a nahnu nas'a ana as'a nahnu nas'a huwa yas'a huma yas'ayani hum yas'auna hiya tas'a huma tas'ayani hunna yas'aina anta tas'a antuma tas'ayani antum tas'auna anti tas'aina antuma tas'ayani antunna tas'aina ana as'a nahnu nas'a ana as'a nahnu nas'a. Okey, kemudian kita ambil contoh dia yansa, nasiya yansa. Okey. Huwa yansahu ma yansayani hum yansawna hiya tansa huma tansayani hunna yansaina anta tansa antuma tansayani antum tansawna anti tansaina antuma tansayani antunna tansaina ana ansa nahnu nansa ana ansa nahnu nansa huwa yansahu ma yansayani hum yansawna hiya tansa huma tansayani hunna yansaina anta tansa antuma tansayani antum tansawna anti tansaina antuma tansayani antunna tansaina ana ansa nahnu nansa ana ansa nahnu nansa. Terakhir sekali contoh dia kita ambil yakhsha, khasya, yakhsha. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yakhshahu ma yakhshayani hum yakhshawna hiya takhsha huma takhshayani hunna yakhshayna anta takhsha antuma takhshayani antum takhshawna anti takhshayna antuma takhshayani antunna takhshayna ana akhsha nahnu nakhsha ana akhsha nahnu nakhsha. Lagi sekali, huwa yakhshahu ma yakhshayani hum yakhshawna hiya takhsha huma takhshayani hunna yakhshayna anta takhsha antuma takhshayani antum takhshawna anti takhshayna antuma takhshayani antunna takhshayna ana akhsha nahnu nakhsha ana akhsha nahnu nakhsha. Okey. Jadi lagu-lagu yang telah kami berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ni, kami mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh hafal lah. Okey. Okey. Bagi soalan yang ni, sebenarnya cetakan dekat dalam buku kadang-kadang dia tersilap lah. Okey. Memang apa ni, kalau dekat dalam cetakannya, contohnya dekat sini antum, sekejap saya tengok antum tarduna, tapi bila minta maaf lah, saya tak ingatkan yang mana sebenarnya ada sesetengah kalimat dekat dalam cetakan buku ni dia tersalah. Jadi waktu yang kami belajar dengan ustaz-ustaz kami dulu, dia membetulkanlah. Okey. Jadi kalau dekat pembetulan kat situ yang mana memang pembacaan dia antum tarduna. Okey. Bukan tarduna Jadi terima kasihlah untuk kepada puan yang, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bagi soalan. Okey. Jadi dekat sini antum tardawna. Okey. Baiklah, kita tengok pula pada tasrif istilahi. Kita ambil satu tasrif istilahi, kita ambil fa'ala yufa'ilu pada muka surat yang ke 161. Okey. 161 bab fa'ala yufa'ilu. InsyaAllah boleh cuba sama-sama. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan
fi'alan fi'alan, mufa'ilun mufa'alun, fa'ilatu fa'il mufa'alun, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, fi'alan fi'alan, mufa'ilun mufa'alun, fa'ilatu fa'il mufa'alun. Okey, ini yang wazan dia lah. Kita cuba ambil mauzun dia pula. Mauzun dia apa? Jahada yujahidu. Kita cuba contoh satu. Jahada yujahidu mujahadatan, jihadan jihadan, mujahidun mujahadun, jahid la tujahid mujahadun. Jahada yujahidu mujahadatan, jihadan jihadan, mujahidun mujahadun, jahid la tujahid mujahadun. Last kita ambil contoh sa'ada yusa'idu musa'adatan. Okey. Sa'ada yusa'idu musa'adatan, si'adan si'adan, musa'idun musa'adun, sa'id la tusa'id musa'adun. Sa'ada yusa'idu musa'adatan, si'adan si'adan, musa'idun musa'adun, sa'id la tusa'id musa'adun. Okay, insyaAllah tasrif istilahi sampai situ dulu. Yang terakhir sekali kita cek nahu pula. Okey, kita buka pada muka surat yang ke 180. Okey. Pada nombor yang ke-11 bab amil nasab. Amil nasab ni pada level yang kedua lah minta maaf, pada level yang ketiga amil nasab pada buku nahwu. Kita hafal je dulu, kefahaman kemudian. Yang kita dah faham kita ulang kaji, yang kita belum faham kita hafal je dulu. Faham kemudian nanti ustaz akan bahaskan Okey. Okey, insya-Allah kita cuba sama-sama amil nasab an lan idzan kailam juhud hatta fajawab au ma'iyya, an lan idzan kailam juhud hatta fajawab au ma'iyya. Okey, sebelum kita cuba baca balik, saya nak bagi tahu bayangan dia sikitlah. Yang mana amil nasab ni apa fungsi dia? Dia akan mengacau fi'il. Fi'il dia asalnya rafa'. Dia akan jadikan fi'il mudhari' saja. Fi'il mudhari' selepas dia sebagai i'rab nasab. Itu amil nasab. Amil nasab. Dia mengamalkan fi'il mudhari' selepas dia tu sebagai nasab. Cuba lagi sekali. An lan idzan kailam juhud hatta fajawab au ma'iyya, an lan idzan kailam juhud hatta fajawab au ma'iyya. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah sampai situ dulu untuk petang ni. Jadi kami mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua boleh hafal lah. Ataupun kalau bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tak ada lagi buku ni, boleh cek balik ulangan kita lah, supaya lagi mudah faham. Tak apa, bukan semua orang sekali dengar boleh faham terus. Okay? Biasa bagi yang banyak kali dengar baru faham. Cuma kita kena usaha lebih lah. Jadi yang saya nak ingatkan lagi, yang mana kami nak ingatkan lagi, yang mana buku Lentera Santri ni sangat-sangat berguna lah. Sangat-sangat berfungsi, sebab bukti pun daripada pelajar-pelajar kami, termasuk diri saya sendirilah. Dengan alhamdulillah, dengan bantuan buku Lentera ni, dengan izin Allah, saya dapat banyak hafal lah, kaedah nahwu, kaedah tasrif dan lagu-lagu yang lain lah. Okey. InsyaAllah sampai situ saja kelas kita pada petang ni. Minta maaf atas segala kesilapan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Minta maaf atas segala kesilapan. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.